Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk kita punya chapter yang terakhir, iaitu chapter 13, Simple Probability ataupun bahasa Melayunya kebarangkalian mudah. Baik, apakah itu kebarangkalian mudah? Kebarangkalian mudah, saya bagi contoh yang biasa semua orang buat lah, iaitu throwing a coin, baling coin. Okey, jadi semua orang pernah main dengan duit shilling. Duit shilling tu bentuk dia macam ni. Allah, bulat. Saya nak bikin bulat jadi bujur. Okey, bujur, bulat-bulat. Okey. Bulat ni ada dua bahagian, satu bahagian depan, satu lagi bahagian belakang. Sorry, ini adalah duit shilling. Bahagian belakang kita panggil sebagai tail, bahagian depan kita panggil sebagai head. Okey, ataupun bahagian depan ni adalah kepala, bahagian belakang ni adalah ekor. Baik, dalam banyak permainan sukan, kita banyak menggunakan duit shilling, lambung shilling untuk kita mulakan permainan. Contoh dalam bola sepak, pengadil akan minta dua wakil tim bola sepak untuk pilih side mana dia nak, head ataupun tail. Kemudian pengadil akan baling kat atas, tangkap dan duit shilling tu, dan dia akan tengok siapa yang pilih head tadi ataupun siapa yang pilih tail tu, tengok siapa yang dapat. Siapa yang dapat tu maka dia boleh menentukan permainan siapa nak mula dulu. Jadi dekat sini, apakah kebarangkalian? Contohnya kita pilih head. Apakah kebarangkalian untuk kita dapat head apabila referee tersebut tangkap dekat tangan dia? Jadi macam mana kita nak kira kebarangkalian ni? Cara dia adalah contohnya kita nak head. Head ni ada satu je pilihan. Kat sini head, sini tail. Okey, head ni kita ada dua pilihan, head dengan tail, tapi head ni ada satu je pilihan dia, jadi kita letak satu daripada dua pilihan. Maka kebarangkalian kita akan dapat head adalah 1/2 ataupun 0.5. Okey, ini adalah kebarangkalian untuk kita dapat head di dalam balingan dadu. Okey, satu daripada dua pilihan. Okey, contoh yang kedua adalah throwing a fair dice. Apa itu fair dice? Fair dice adalah dadu yang adil. Okey, kalau kita pernah tengok dadu. Okey, kena lukis pula dadu. Okay, ini adalah sebuah dadu, bentuk dia segi empat sama. Fair dice maksudnya dadu yang adil. Maksudnya nombor-nombor yang ada pada dadu tersebut adalah nombor 1 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kalau dia bukan fair dice maksudnya semua nombor dia mungkin semua 2. Macam dadu Piramli dalam apa tu? Alibaba Bujang Lapuk kan. Dadu dia semua nombor 2. Habis Ibrahim pendek menang semua. Okey, jadi kat sini ini adalah fair dice, nombor dia adalah 1 2 3 4 5 6. Okey, apakah kebarangkalian saya akan dapat nombor 2 apabila saya baling dadu ini? Okey, kebarangkalian dia adalah 2 ni ada satu je pilihan dia kat sini. Betul tak? Jadi 1 daripada 6 nombor. Okey, 2 ni adalah satu je nombor daripada 6 pilihan yang saya ada. Jadi kebarangkalian untuk saya dapat nombor 2 apabila saya baling dadu adalah 1/6. Okey, apakah kebarangkalian saya akan dapat nombor genap kalau saya baling dadu yang adil ini? Nombor genap. Ada berapa nombor genap kat sini? 1, 2, 3. Ada 3 nombor genap. Jadi kebarangkalian untuk saya dapat nombor genap apabila saya baling dadu adalah 3 nombor daripada 6 nombor. 3/6 dan saya permudahkan jadi 1/2. Ini adalah kebarangkalian untuk saya dapat nombor genap. Apa lagi contoh saya nak bagi? Apakah kebarangkalian saya dapat nombor yang lebih besar daripada 4 apabila saya baling dadu ini? Okey, nombor yang lebih besar pada 4 ada 2, iaitu nombor 5 dan juga nombor 6. Jadi kebarangkalian ada adalah 2 perkan dengan 6. Okey, jadi faham Ini adalah simple probability ataupun kebarangkalian mudah. Baik, nanti kita akan tengok lagi dengan lebih lanjut benda ni. Hari ini saya nak terangkan je dulu apa itu simple probability dan kita nak tengok tentang sample space dulu. Okey, apakah itu sample space? Okey, sample space is a set of all possible outcomes of an experiment. Okey, maksudnya kat sini dia adalah segala kemungkinan yang kita akan dapat untuk satu-satu test yang kita buat tu. Contoh macam yang kita buat tadi, throwing a fair dice, baling dadu. Okey, bila kita baling dadu, apa nombor-nombor yang mungkin kita dapat? Okey, nombor-nombor yang mungkin kita dapat adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6. Ini adalah segala kemungkinan yang kita akan dapat apabila kita baling dadu yang adil. Tak ada sampai nombor 7 sebab dadu sampai 6 sahaja. So, ini adalah yang kita panggil sebagai sample space. Okey, kita buat dia, cara nak tulis sample space ni macam kita buat waktu set form 1 kita belajar dulu. Okey, letak curly bracket dekat depan, curly bracket dekat belakang, dan ini kita namakan dia sebagai set. Okey, letaklah set A. Okey, ini adalah sample space. Kebiasaannya sample space kita label dia dengan huruf S. S untuk menunjukkan dia adalah sample space. Okey, dia faham Ini adalah sample space. Okey, kita tengok contoh example 1. One letter is randomly chosen from the word sempurna. List the possible outcomes and write the sample space for the experiment. State the number of elements in the sample space. Okey, satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna.
Listkan segala kemungkinan yang kita akan dapat dan sebagai sample space dan nyatakan nombor elemen dalam sample space tersebut. Okey, jadi dia bagi kita satu perkataan sempurna. Okey, huruf ni dipecah-pecahkan satu persatu dan kita nak pilih salah satu daripada huruf tersebut. Apa kemungkinan yang kita dapat? Kemungkinan yang kita akan dapat mestilah semua huruf tersebut, iaitu huruf S, huruf E, huruf M, huruf P, huruf U, huruf R, huruf N dan juga huruf A. Ini adalah segala kemungkinan yang kita akan dapat apabila kita pilih satu huruf daripada perkataan ini. Jadi kita letak dia di dalam curly bracket, okey, dan labelkan dia sebagai S mewakili sample space. Okey, ni adalah sample space yang dia nak. Soalan kedua yang dia tanya, state the number of elements in the sample space. Nyatakan bilangan elemen di dalam sample space tersebut. Okey, ini adalah satu elemen, satu elemen, satu elemen, satu elemen, satu elemen. Jadi ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen dekat sini. Jadi kita tulis N, S. N kurang F menunjukkan ini adalah number of element of sample space. Okay, S ni mewakili sample space. Jadi number of element of sample space ada 8. Okey, ini adalah untuk soalan yang kedua, number of element of sample space. Ini adalah sample space dia. Segala kemungkinan yang kita akan dapat apabila kita pilih satu huruf daripada perkataan sempurna. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Example 2. A number is salah sebut dah. A number is chosen randomly from the prime numbers between 20 to 40. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana di antara 21 hingga 40. List the possible outcomes and write the elements in the sample space for this experiment. State the number of elements in the sample space. Okey, jadi kita nak pilih nombor perdana yang rawak di antara nombor 20 hingga 40. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena listkan semua nombor perdana di antara nombor 20 hingga 40. Jadi apa nombor perdana tersebut? 20, 21 bukan nombor perdana, 22 bukan, 23, kemudian 26, 27, 28, 29. Okey, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okey, 37. Okey, 30. Okey, dah habis dah. Jadi ini adalah nombor-nombor perdana yang ada di antara 20 hingga 40. Jadi inilah sample space-nya. Inilah nombor-nombor yang akan dipilih di antara 20 hingga 40. Jadi kita letaklah dia dalam curly bracket dan labelkan dia sebagai S. Okey, kemudian list the possible outcomes and write the elements in sample space for the experiment. Okey, ni kita dah listkan semua dan kita dah letak dia di dalam sample space. State the number of element in the sample space. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis N bracket S menunjukkan dia adalah number of element of sample space, ada 4 kesemuanya. Okey, simple saja. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, example 3. A school cooperative sells brand P pencil. The erasers that are sold are red, green, blue and yellow. Palin wants to buy a pencil and one eraser. With the help of the tree diagram, list the possible outcomes and write the elements in the sample space of the items bought by Palin. State number of pairs. Okey, sekali baca pening kepala apa benda ni? Okey, school cooperative. Koperasi sekolah menjual pensel brand P. Okey, pemadam yang dijual adalah dengan warna merah, hijau, biru dan juga kuning. Okey, Palin, seorang pelajar dekat sekolah tu nak beli satu pensel dan satu pemadam. With the help of the tree diagram, dengan bantuan gambar raja pokok, list the possible outcomes. Nyatakan segala outcome yang dia akan dapat and write the element in the sample space. Okey, dan tuliskan sample space of the items bought by Palin. State number of pairs. Okey, jadi dekat sini dia nak beli dua benda. Dan dia suruh kita buat tree diagram kat sini. Jadi kita buat dua bahagian. Okey. Ni adalah benda pertama yang dibeli dan ini adalah benda yang kedua yang dia beli. Benda yang pertama dia beli adalah pensel. Okey, pensel tak ada pilihan. Ada satu sahaja pensel iaitu brand P. Kita tulis kat sini. Okey, benda yang kedua yang dia nak beli adalah pemadam. Pemadam ada 4 pilihan iaitu pemadam warna merah, red, pemadam yang warna green, ketiga adalah pemadam blue dan yang keempat adalah yellow. Okey. Jadi Palin nak beli satu pensel, satu pemadam. Apa kebarangkalian ataupun apakah kemungkinan-kemungkinan yang Palin akan beli? Jadi kemungkinan yang pertama adalah dia beli pensel, confirm dia beli pensel ada satu brand je dan juga pemadam yang berwarna merah. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Okey, ini adalah kemungkinan yang pertama. Kita buat macam ni. Okey, kemungkinan yang kedua, dia beli satu pensel dengan pemadam warna hijau.
Kemungkinan yang ketiga, dia beli pensel dengan pemadam yang warna biru. Dan kemungkinan yang keempat adalah satu, dia beli pensel dan dia beli pemadam warna kuning. Okey, jadi kita letak dalam pasangan-pasangan ni kat sini lah. Okey, yang pertama pensel satu dengan pemadam warna merah. Saya letak kat sini R. R mewakili red. Okey, kemudian kemungkinan yang kedua, dia beli pensel. P itu mewakili pensel. Dan saya letak G untuk mewakili green. Yang kemungkinan yang ketiga, dia beli pensel dan pemadam warna biru. Dan yang keempat, dia beli pensel dengan pemadam yang warna kuning. Jadi ini adalah kemungkinan paling akan beli. Jadi dia punya sample space, kita listkan semua. Sample space sama dengan buka kurungan. Kita listkan semua pasangan-pasangan ini. Pasangan yang pertama adalah pensel dengan pemadam merah. Yang kedua, pensel dengan pemadam hijau. Yang ketiga, pensel dengan pemadam biru. Yang keempat, pensel dengan pemadam kuning. Tutup balik kurungan dengan keli. Okay, jadi ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen di dalam sample space. Sebab apa yang ni datang berpasangan? Sebab dia beli dua benda. Bila dia beli dua benda, maka datanglah dia berpasangan elemen-elemen dia tu. Okey, ada tak 3, 4 pasangan? Okey, mungkin ada, tapi setakat yang kamu belajar untuk tingkatan 2 ni, hanya paling banyak pun dia akan bagi 2 pasangan. Dia beli yang pertama, kemudian dia pairkan dengan yang benda yang kedua ni. Jadi ini adalah kemungkinan yang dia akan beli. Itu pensel dengan pemadam merah, pensel dengan pemadam hijau, pensel dengan pemadam biru, pensel dengan pemadam kuning. Jadi ada berapa number of sample space dia? Number of sample space dia ada 4, iaitu yang ni 1, 2, 3, 4. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh soalan yang seterusnya, number 4. One card has been chosen from the box containing with numbers 1 to 10. Determine whether the event below may occur. Okey, satu kad dipilih secara jawab daripada satu kotak yang mengandungi nombor daripada nombor 1 hingga nombor 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut boleh berlaku. Okey, adakah saya bagi terus macam inilah. Ada satu kotak. Okey, kotak tak tahu. Dalam ni disumbatkan dengan kad. Okey, kad ni ada nombor daripada nombor 1 hingga nombor 9. Okey, nombor 1 hingga nombor 9. Okey, jadi dia tanya, adakah peristiwa-peristiwa ni boleh berlaku? Peristiwa yang pertama, number bigger than 5. Okey, sample space dia dulu. Sekarang kita kena listkan dia punya sample space. Bila kita ambil satu kad daripada kotak tersebut, apakah kemungkinan yang kita akan dapat? Kemungkinan dia adalah kita dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan juga nombor 9. Ini adalah kemungkinan dia. Kita akan dapat salah satu daripada nombor-nombor ni. Tak ada yang kita cabut daripada kotak ni tiba dapat nombor 1,000,000. Tak ada. Ini sahaja nombor dia. Ini yang dinamakan sebagai sample space. Okey, kemungkinan yang pertama, number bigger than 5. Boleh tak kita dapat nombor yang lebih besar daripada 5? Ada. Nombor yang lebih besar daripada 5 ada 4. 1, 2, 3, 4. So, this event may occur. Jawapan dia kita tulis may occur. Alamak, terus tekan ni. Okay, jadi yang ni jawapan dia may occur. Boleh berlaku. Okey, yang kedua. Okey, 2 digits number. Bila kita ambil kad daripada kotak ni, boleh tak kita dapat 2 digits number? Nombor yang ada 2 digit. Okey, yang ni may not occur. Sebab apa? Sample space dia tak ada nombor yang 2 digit. Kalau nombor 10 ada, then kita boleh dapat. Okey, 10 2 digit, 1 dengan 0. Kat sini tak ada 2 digit. So yang ni, event ni may not occur. Tak boleh berlaku sebab dalam sample space ni, kad-kad yang ada kat sini tak ada pun nombor yang ada 2 digit. Jadi jawapan dia adalah may not occur. Sakit tak? Okay, dan yang ketiga, factor of 15. Ada tak bila kita ambil kad daripada kotak ni, kita dapat factor of 15? Ada. 1 ni factor of 15. 3 pun factor of 15. 5 pun factor of 15. Jadi ada 3 nombor yang factor of 15 ini. 1, 3 dan juga 5. Jadi yang ni pun may occur. Kita akan dapat, kita boleh dapat faktor-faktor daripada nombor 15. Yang ni pun jawapan dia adalah may occur. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh nombor 5. In a telematch, the contestant must take one card that has the letters KASUT, kasut, from a jar. Okey, dalam satu telematch. Telematch ni apa benda? Tandingan lah kot. Peserta mesti mengambil satu kad yang ada perkataan KASUT. Salah satulah. List the elements in the sample space for the event if the consonant are chosen. Okey, jadi kat sini kita kena tulis dulu sample space dia. Jadi satu peserta kena ambil daripada satu kotak yang punya huruf-huruf KASUT. Jadi dia punya sample space huruf-huruf ni lah. KASUT.
T. Ini adalah dia punya sample space. Soalan nak, list the elements in the sample space for the event. Apakah peristiwa yang akan berlaku kalau konsonan dipilih? Jadi apa itu huruf-huruf konsonan? Konsonan adalah huruf-huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. Jadi yang selain daripada A, E, I, O, U kat sini adalah huruf K, huruf F dan juga huruf T. Ini adalah consonant are chosen. Jadi kita namakan set ni sebagai set A. Kamu nak bagi nama set B ke, set C ke, set D ke, ikut suka kamu lah. Yang penting jangan S. Okay, jadi tulis kat sini elemen A, consonant are chosen. Kita buka curly bracket, kita tulis K, S dan juga T. Ini adalah elemen-elemen di mana consonant are chosen. Okey, B. Vowel are chosen. Vowel ni adalah vokal ataupun huruf A, E, I, O, U. Jadi bila nak pilih vowel ada dua pilihan iaitu A dan juga U. Okey, jadi kita letak dia dalam bentuk set. Namakan dia set B. Okey, B ni adalah huruf-huruf di mana vowel are chosen. Okey, jadi vowel dia adalah A dan juga U. Settle. Selesai masalah. Ni consonant, ni vowel. Mudah saja. Yang ni huruf yang kamu nak guna ikut suka kamu. Yang penting jangan guna S. Okey, nak guna S bukan tak boleh, tak sesuai. Sebab S tu kita lebih gunakan dia untuk sample space. Okey, sekarang kita tengok contoh yang terakhir untuk ini. Sikit-sikit cukup kita belajar. Jangan banyak-banyak nanti pening kepala. Okey, example 6. Jar A has a card label apa ni? I. Okey, jar A has a card label I. Okay, jadi ada satu balang dengan ada kad dalam dia yang dilabel dengan huruf I. Jar B has 4 cards label I, K, A, N. Ikan. Okey. Dan balang yang kedua ada 4 kad yang dilabel dengan huruf I, K, A dan juga N. One card from jar A and one card from jar B are picked. Okey, kat sini ada 2 balang. Okey, balang. Ni balang yang pertama. Huduhlah pula balang saya ni. Okey, bolehlah balang. Okey, balang. Balang. Okey, dalam balang ni, yang pertama ni first, ni second. Okay, dalam balang yang pertama ada kad yang huruf dia I. Dalam balang yang kedua ada kad yang huruf dia I, K, A, N. Ikan. Okey, ni. Sekarang ni apa yang dibuat adalah satu kad daripada balang pertama diambil dan satu kad daripada balang kedua diambil. Apakah kemungkinan 2 kad yang dia akan dapat? Jadi untuk soalan ni kita buat sama macam yang ni tadi kita gunakan tree diagram. Bila ada 2 benda yang kita ambil, kita buat 1, 2 macam ni. Okey? Okey, jadi kita buat macam tadi, kita tulis kat sini 1, kita tulis kat sini 2. Benda yang pertama kita ambil dan benda kedua yang kita ambil. Okay, takut tak muat, saya buat tepi sikit. 1, 2. Okey, yang pertama, kemungkinan dia ada 1 saja iaitu I. Letak kat sini I. Yang kedua, kemungkinan dia ada 4. I, K, I, N. Tulis kat sini. I, K, A, N. Ikan. Okey, jadi pasangan pertama yang mungkin dia pilih adalah huruf I dan juga huruf I. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah huruf I dengan huruf K. Kemungkinan yang ketiga dia ambil huruf I kat balang A dan dia ambil huruf A dekat balang yang kedua. Dan kemungkinan yang keempat adalah dia ambil huruf I dekat balang A dan dia ambil huruf N dekat balang yang kedua. Okey. Jadi pasangan-pasangan yang mungkin adalah huruf I dekat balang pertama, huruf I dekat balang kedua, huruf I dekat balang pertama, huruf K dekat balang kedua, huruf I dekat balang pertama, huruf A dekat balang kedua, dan huruf I dekat balang pertama, huruf N dekat balang yang kedua. Jadi ini adalah segala kemungkinan yang kita akan dapat. Jadi sample space dia kita tulis S, buka kurungan. Okey, letak kurungan I. Setiap pasangan tu mesti diletakkan dalam kurungan. Okey. Kemudian I, K. Kemudian I, A. Dan yang terakhir adalah I, N. Okey, tutup balik kurungan. Okey, tolong tengok betul-betul macam mana saya tulis. Buka kurungan. Satu pasangan di dalam kurungan. Koma. Membezakan elemen ni dengan elemen ni, letak koma. Okey, koma. Dan satu pasangan ni mesti diletakkan di dalam kurungan. Okey. Tak jawab soalan ni. Soalan apa? List the element in the sample space. Okey ni. Ni kita dah listkan elemen di dalam sample space. Soalan A kita dah jawab. Okey, soalan B. List the elements in the sample space if the letters are the same. Okey, letters are the same. Ni adalah event dia. Kita listkan yang mana yang huruf dia sama. Okey, kita namakan set ni adalah set A.
set di mana letters are the same. Huruf dia adalah sama. Okey, tengok ni, pasangan-pasangan ni. Ada tak yang huruf sama? Ada, iaitu I dengan I. Ni huruf dia sama kan? Jadi set yang letters dia adalah sama adalah set I. Dah settle. Inilah set yang letters dia adalah sama. Okey, soalan yang kedua. Ini soalan yang pertama, soalan yang kedua. At least one consonant is picked. At least sekurang-kurangnya satu konsonan dipilih. Okey, yang ni dua-duanya vowel ataupun vokal. Jadi yang ni tak boleh pilih. Okey, yang ni. Okey, ni satu vowel, satu konsonan. Okey, jadi yang ni boleh pilih I, A. Yang ni dua-dua vowel tak boleh. Yang ni satu vowel, satu konsonan. Yang ni dia nak at least one consonant. Jadi kita hanya boleh ambil yang ni dan juga yang ini sahaja. Jadi yang ni kita namakan set B di mana satu konsonan dipilih iaitu I dengan K, lagi satu adalah I dengan N. Okey, jadi ini adalah set di mana at least one consonant is picked dan ini adalah set di mana the letters are the same, I dengan I. Okey, harapnya boleh fahamlah untuk yang kali ini punya pengenalan tentang simple probability. Apa-apa kita akan sambung di masa yang akan datang dengan lebih lanjut tentang topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.